Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersiar langsung dari Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya hari ini, di mana sekumpulan anak muda yang itu penghantar makanan membuat laporan polis kepada IPD Petaling Jaya berhubung insiden seorang pelanggan yang menghina kalimah Allah ketika memesan makanan dalam insiden semalam di Sungai Wei, kalau tak silap, Sungai Wei. Jadi bersama kita beberapa NGO yang akan membuat sinar media, termasuk pergerakan pemuda UMNO bahagian Petaling Jaya yang akan bersama-sama dalam sinar media. Dan kami sekarang berada di luar pekarangan Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, lagi mendapatkan sedikit butiran mengenai laporan polis yang telah dilakukan oleh pihak mereka sebentar tadi ya. Okey, untuk makluman anda, dalam insiden semalam di mana sekumpulan P-hailing penghantar makanan bertindak menyerbu pelanggan yang dikatakan membuat penghinaan terhadap kalimah Allah, dan ini baru terbabit telah pun diheret oleh sekumpulan P-hailing kerana tidak bersepati, kerana tindakannya yang menghina umat Islam. Kerana perkara ini bukan perkara baru, malah berulang-ulang kali tiada orang kata tiada pengajaran kepada mereka yang menghina sebelum ini, dan sekadar meminta maaf selesai masalah. Saya kira tindakan tegas perlu dilakukan oleh individu yang melakukan penghinaan itu. Namun 5 orang penghantar makanan turut ditahan dalam satu insiden semalam. Okey, pemuda dan NGO penghantar kelihatan selesai buat laporan polis di IPD Petaling Jaya. Jangan rapat jarak sikit. Ada mic lagi tak ada? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada rakan media yang sudi bersama pada petang ini di depan IPD Petaling Jaya. Saya Muhammad Azlan Haji Abu Bakar selaku Ketua Pemuda Barisan Nasional Petaling Jaya hari ini hadir bersama-sama dengan pasukan penghantar, NGO penghantar yang diketuai oleh Saudara Zulhelmi, berikutan susulan insiden yang berlaku di Sungai Wei semalam yang berada dalam Petaling Jaya. Dan untuk makluman semua, bahawa hari ini saya hadir sebagai pemimpin Barisan Nasional mengambil iktibar dan juga mengambil tanggungjawab melihat kepada situasi yang berlaku semalam, membuatkan kami di peringkat Petaling Jaya ini, di dalam Petaling Jaya ini, merasakan bahawa ini adalah satu perkara yang amat serius. Lebih-lebih lagi diketahui umum di dalam Petaling Jaya ini macam-macam kes sejarah pernah berlaku. Insiden di Kampung Medan, insiden di di Subang berdekatan dengan Petaling Jaya, Awal Hadib. Dan kita tak nak perkara ini terus berlaku dan terus berlaku.
disebabkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi apa yang kita lihat di sini, berlakunya insiden semalam yang dikongsikan oleh rakan-rakan daripada NGO penghantar kepada kami adalah tercetusnya provokasi. Dan hari ini untuk makluman semua, saya nak kongsikan juga bahawa bila kita dah buat susulan laporan polis dan ambil makluman sedikit daripada pihak polis bahawa yang ditahan hari ini adalah seramai 5 orang daripada pasukan penghantar yang berada di tempat kejadian semalam. Dan saya juga difahamkan bahawa yang ditahan itu bukanlah mereka yang memukul. Yang ditahan di IPD sekarang ni, IPD Petaling Jaya ni, bukanlah mereka yang memukul. Dan mereka adalah yang meleraikan dan yang membawa yang dipukul itu untuk membuat laporan polis. Jadi itu nanti akan dikongsikan lagi lebih lanjut oleh Presiden Persatuan Penghantar itu sendiri. Namun saya nak kongsikan juga kepada semua rakan-rakan media, yang mana menjadi keutamaan kami, kita semua saya fikir, adalah kesedaran kita semua sebagai masyarakat Petaling Jaya terutamanya dan Malaysia, bahawa dalam kehidupan kemajmukan kita membina Malaysia hari ini, seharusnya kita mestilah meletakkan asas utama itu dalam perlembagaan sendiri, mengatakan bahawa kita ni menghormati agama-agama lain dan juga Islam itu adalah teras agama di dalam perlembagaan Malaysia. Jadi saya menyeru kepada pihak kerajaan supaya melihat perkara ini dengan lebih teliti. Sebab apa? Kita dapat lihat beberapa akta yang boleh menguatkan lagi kita fikirkan bahasanya menguatkan lagi perasaan hormat menghormati sesama kita dalam keadaan pelbagai kemajmukan agama, bangsa dan budaya ini. Yang mana beberapa akta itu saya fikir perlu diperhalusi, yang melibatkan dari segi sensitiviti kaum, agama dan apa jua yang melibatkan boleh mencetuskan salah faham di kalangan kemajmukan dan juga pelbagaian agama kita di dalam Malaysia ini. Dan bukan sahaja pihak kerajaan, namun di peringkat Barisan Nasional ini sudah terbukti bahawa kita membina Malaysia selama ini yang sejak merdeka lagi sehingga hari ini dalam kepelbagaian dan kemajmukan. Jadi bila berlakunya insiden seperti ini amat mengecewakan dan amat menakutkan generasi yang akan datang. Kita tidak mahu benda ini terus berlaku. Jadi biarlah sesiapa saja, bukan sahaja di peringkat sebelah pihak semata-mata, sesiapa sahaja perlu mainkan peranan ini supaya mengambil perkara yang berkaitan dengan agama ataupun bangsa dan juga kepelbagaian ini sangat-sangat sensitif. Dan kita tidak mahu perkara ini diletakkan sebagai satu ancaman kepada mana-mana pihak. Dan saya fikir untuk pengetahuan semua juga, seramai 5 orang itu, dan saya fikir mereka ini bukanlah sengaja untuk hadir dan juga ingin melakukan kekacauan ataupun pergaduhan yang berlaku semalam. Sudah tentu ia susulan daripada provokasi yang berlaku. Jadi kita minta pihak berkuasa untuk membuka kertas siasatan dan juga mencari kita panggil apa, mencari kaedah ataupun penyelesaian yang sebaik-baiknya supaya tidak dilihat bahawa perkara ini boleh berlarutan dan juga terus mengheret generasi-generasi yang akan datang dalam isu yang melibatkan sensitiviti agama, perkauman dan sebagainya. Jadi saya fikir di peringkat Barisan Nasional juga, Barisan Nasional Selangor yang saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Rizam Ismail sebentar tadi untuk menyediakan barisan peguam yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Imran Tamrin untuk menyediakan bantuan guaman kepada 5 orang yang ditahan oleh pihak polis susulan daripada insiden yang berlaku semalam. Oleh itu saya fikir ialah untuk Saudara Zulhelmi untuk teruskan berkaitan dengan apa yang patutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada
sahabat media yang bersama kita, bersama dengan penghantar pada petang ini berikutan dengan kes tular di media sosial yang melibatkan penghantar-penghantar makanan, khususnya daripada Foodpanda. Sememangnya ini memberikan kita di pihak persatuan rasa sedikit kecewa dengan apa yang berlaku ini, kerana sudah semestinya hal ini adalah kerana mereka ini adalah ahli-ahli penghantar itu. Untuk makluman semua, apa yang saya nak sampaikan ini, apa yang nak saya perkatakan ini, apa yang nak saya masyarakat tahu, kelima-lima orang yang ditahan ini adalah yang sebenar-benarnya tidak bersalah, dan kerana paling menyentuh lagi, paling menyedihkan, kerana ada dalam kalangan kelima-lima ni adalah AJK penghantar sendiri, AJK Persatuan Penghantar P-Hailing sendiri, datang untuk meleraikan keadaan itu. Apabila kita tahu berita itu, kita datang, mereka ini datang untuk meleraikan situasi itu dan bawa ke balai polis. Tup-tup mereka ini semua kena ditahan sekaligus, ditahan semalaman, untuk membantu siasatan. Ini yang dimaklumkan. Kalau di peringkat saya, di peringkat persatuan, di peringkat penghantar sendiri, saya rasa kita kena lahirkan rasa bersyukur. Sebab andai kata kalau perkara ini diketahui oleh ramai lagi rider, apa akan berlaku kepada pelaku tadi. Ini semalam cedera, kalau lebih ramai gelombang rider yang ada ketika itu, saya boleh jangkakan mungkin kejadian ataupun yang lebih teruk akan berlaku pada masa tersebut. Tapi kita di peringkat persatuan, ketika itu kita cuba bawa salah seorang AJK kita yang antara 5 tu, bawa ke balai polis dan akhirnya disekup sekali oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Dan selepas itu saja, apabila semalam saya terus berhubung dengan Ketua Pemuda Barisan Nasional Petaling Jaya, mendapatkan nasihat dan bagaimana untuk membantu hal ini kerana berlaku dalam Petaling Jaya, dan terus Saudara Azlan ambil tindakan. Dan alhamdulillah pagi tadi di Mahkamah Petaling Jaya, saya pun nak ucapkan juga terima kasih kepada barisan-barisan peguam yang turut juga ada ketika itu, pagi tadi, daripada pembelanya, semboyannya. Alhamdulillah, kerana bila viral semalam, saya tengok solidariti rakyat Malaysia terhadap isu ini cukup luar biasa. Dan perkara ini, iaitu kes seorang lelaki ini yang membuat pesanan dan telah pun menggunakan satu nama, seperti tular semalam, satu nama yang sememangnya mengaitkan dengan isu sensitiviti agama, kaum dan bangsa. Dan ini bila mana rider dengan penat dan sebagainya, telah pun tidak rasa puas hati, telah pun mencetuskan perkara ini, telah pun mencetuskan kekecohan semalam. Dan apa yang berlaku ini juga adalah sebenarnya satu pengajaran dan juga satu amaran kepada penghina agama. Saya bukan nak kata kita nak spesifik pada sesebuah kaum, bukan. Because dalam rider ni dia pelbagai bangsa agama, kita ada kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. So apa yang berlaku ini adalah satu pengajaran dan satu amaran kepada mana-mana saja pihak yang mahu mencetuskan sebarang provokasi. Tidak ada kompromi terhadap isu ini, dan kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati perlembagaan negara kita, yang mana agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan tadi kita juga buat laporan susulan
berkaitan dengan kita nak persoalan kita bagaimana nama seperti yang viral semalam, adalah anak Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala, seperti yang tular semalam, bagaimana boleh didaftarkan dalam aplikasi pesanan makanan oleh sebuah syarikat penyelia perkhidmatan ini. Itu persoalan yang kita nak timbulkan. Adakah pihak syarikat ini tak peka dengan sensitiviti ini, ataupun sistem itu sendiri, sistem syarikat penyelia itu sendiri yang membolehkan sesiapa saja mendaftar dan membuat pesanan tanpa ada tapisan terlebih dahulu. Jadi syarikat seharusnya kena lebih peka terhadap perkara ini. Dan kita di peringkat persatuan, kita amat berharap agar pihak yang bertanggungjawab dapat membuka mata dan memandang serius terhadap hal ini. Ini bukannya kali pertama, tapi itulah bagaimana tindakan PDRM khususnya hendak memastikan sesiapa dahaga dalang durjana yang sengaja menimbulkan provokasi sebagai ini diambil tindakan segera, dan juga di soal siasat agar hukuman setimpal dapat diberikan agar perkara ini tak lagi berlaku pada masa akan datang. Kerana kita sudah semestinya tahu, seperti dimaklumkan oleh Saudara Azlan, kita ini Malaysia sebuah negara yang very harmoni, aman dan damai. Jadi sedikit saya nak sentuh juga apa yang berlaku pagi tadi di mahkamah. Alhamdulillah, dengan adanya barisan-barisan peguam kita yang cukup komited tadi, alhamdulillah kita pun sekali lagi, kita di Peringkat Persatuan Penghantar memang nak ucapkan terima kasih kepada semua barisan peguam. Alhamdulillah tadi kalau ikutkan 4 hari kena reman, tapi kita fight, alhamdulillah dapat 2 hari kena reman, dan semua ini, kelima-lima ini akan di-charge pada Isnin atau Selasa ini. Dan kita akan, apa yang dimaklumkan tadi, peguam-peguam ini akan terus untuk membela, memberikan pembelaan sewajarnya kepada semua yang terlibat, yang telah pun disiasat oleh pihak PDRM tadi. Dan kita di pihak persatuan, kita juga ada lancarkan juga tabung untuk solidariti terhadap rakan-rakan kita yang tidak bersalah ini, untuk kita kumpul sejumlah dana sumbangan bagi tujuan ikat jamin pada hari Isnin atau Selasa ini. Dan akhir sekali, apa yang saya nak cakapkan, saya nak nasihatkan kepada semua sahabat-sahabat rider, sahabat-sahabat penghantar semua, untuk kita sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga sabar dalam segala tindak tanduk kita, kerana inilah imej kita, inilah komuniti kita. Kerana kita kena jaga imej dan komuniti kita ini sebagai seorang penghantar makanan yang dapat terus dihormati oleh masyarakat keseluruhannya. Dan ditambah-tambah lagi pengiktirafan kita semua, penghantar-penghantar ini sebagai juga frontliners ketika ini. Baik, itu saja daripada saya. Ada sebarang persoalan? Laporan polis terhadap pelaku tu macam mana? Adakah dia direman juga? Kalau kita ikutkan, betul, dia pun turut sama direman. Maksudnya 5 tambah 1 lah. Dan apa yang dimaklumkan juga tadi oleh peguam, dia turut sama, maksudnya dia ada 2 charge. 2 charge, satu berkaitan dengan sensitiviti agama tadi. Itu yang akan di bawah, mungkin Pakistan lah, yang tak silap saya. Yang rakan-rakan P-Hailing pula dia di bawah apa? Rakan-rakan ini telah pun dituduh di soal siasat di bawah Akta 147 Kanun Kesiasaan yang menyebabkan rasuhan. Itu yang tadilah. Yang 5 orang tadi 1 charge, tetapi yang kena pukul tadi
2 charge. Betul. Okay. Macam mana? Okey, yang terlibat. Dia bila mana viral, video tu ada viral. So dia menjadi satu bahan bukti lah, ya. Bukti video tu dah viral, nampak, dan sehingga ke hari ni pun, sehingga ke saat ini masih belum lagi dijumpai, betul? Belum lagi, ya. Siapa yang memukul itu? Siapa yang memukul itu? Dan saya boleh bagi jaminan 5 orang tadi bukan tak terlibat langsung dalam menyentuh, apatah lagi memukul yang kena pukul tadi. Jadi kalau sahabat-sahabatnya tahu siapa yang memukul, kita mohonlah bagi maklumat tersebutlah pada pihak Persatuan Pemulih ataupun pihak PDRM untuk membantu siasatan lanjut. Kerana kesian kelima-lima orang ni tak bersalah, dan berapa hari semalam dan hari ni sehingga esok baru boleh direman keluar dan kena charge hari Isnin dan Selasa. Okey. Dia seolah saya cakap macam ni lah, ialah ramai, kita pun tak tahu. Sebab tu saya minta pihak PDRM kena lakukan siasatan yang sangat-sangat teliti untuk mencari siapakah pelaku. Ini bukan soal bagi kita di pihak persatuan, walaupun dia adalah ahli persatuan atau penghantar, sebabkan dia dah buat kesalahan itu, dia seharusnya ini adalah kesalahan individu, bukannya kesalahan berkumpulan, ya, kesalahan individu dia, ya. Apa-apa pun sebab dah memukul, ya. Itu ada cas-cas lain lah, ya. Dan kita serahkan pada pihak polis untuk melakukan siasatan lanjut. Tadi tuan sebut tentang syarikat penghantar makanan membenarkan atau membiarkan menggunakan nama yang menghina Allah sendiri. Okey. Adakah laporan polis akan dibuat juga? Sudah buat. Kami dah buat laporan tersebut. Sebab itulah semalam pun dah dibuat laporan lain, dan hari ni kita buat laporan susulan. Sebab tu kita raise up, sebab kita pun dapat makluman pihak majikan, ya, syarikat penyelia perkhidmatan ni pun tak ambil tahu tentang isu ni. Padahal yang terlibat juga, kalau kita tengok video tu, kebanyakan dia daripada syarikat perkhidmatan yang ni lah, yang berbaju sekian-sekian lah, tapi saya dimaklumkan pihak syarikat tak mahu ambil tanggungjawab ini. Dan apa yang dipersoalkan tadi, yes, kita pun dah buat laporan susulan berkaitan isu ini. Sistem macam mana nama tadi, macam mana nama tersebut boleh diguna pakai, tak ada tapisan ke sebagainya, mestilah dah ada sistem, mestilah boleh trace, kerana ini pun adalah punca-punca lah menyebabkan kejadian yang tak berapa sihat ni. Okay, saudara minta tambah sikit tentang isu kalimah Allah ni sangat dekat dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kali ini nampaknya macam tidak ada satu kesedaran dalam kalangan masyarakat masyarakat kita, masih berlaku lagi penghinaan begini. Jadi adakah disebab PKP mereka tertekan hingga hilang kewarasan je lah? Baiklah, soal isu kalimah Allah ni dah lama menjadi, kita panggil, dah lama menjadi perjuangan di peringkat UMNO terutamanya, supaya ia ni tidak dipermain-mainkan. Dan kita pun tahu susulan baru-baru ini dalam putusan mahkamah bahawa penggunaan nama Allah ini apa yang dituntut oleh pihak kita, ataupun kita katakan yang memperjuangkan supaya agama Allah ni tidak boleh digunakan oleh orang bukan ni pun dibiarkan atau dilepaskan. Jadi inilah yang membuatkan perkara ini menjadi kesan hari ini apa yang berlaku. Jadi ialah saya fikir pihak kepimpinan melihat semula, mengkaji semula bagaimana untuk kita meletakkan penggunaan nama Allah ini bukan semata-mata dilihat satu movement politik, tetapi dilihat sebagai satu kesan yang akan mengakibatkan generasi akan datang. Dan
saya fikir ini satu permulaan, dan bukan saja permulaan, bahkan ini antara kesan-kesan yang berlaku bila nama Allah ini disalahgunakan. Dan saya juga meletakkan satu harapan supaya semua masyarakat, sekali lagi saya ingatkan, baik apa jua agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, untuk kita sama-sama melahirkan, mewujudkan satu citra yang baru, bukan saja baru, tapi citra yang telah lama Barisan Nasional semaikan kepada seluruh rakyat Malaysia sejak daripada merdeka sehingga hari ini. Dalam kemajemukan ini kita membina Malaysia dengan aman dan makmur, berjaya sehingga hari ini. Jadi janganlah disebabkan sentimen keagamaan, sentimen-sentimen yang boleh membawa kepada pergaduhan ini terus dipergunakan dan juga terus dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak, terutamanya dalam Petaling Jaya, ialah kita agama Islam, jiran kita agama Hindu, jiran kanan kita agama Buddha. Jadi kita ni sebagai satu masyarakat dan juga keluarga. Apa guna seandainya dari kesannya akan berlaku bukan sahaja esok, bahkan kesannya akan berlarutan yang kita tak tahu sehingga bila. Jadi biarlah perkara ini diletakkan agenda utama pihak kerajaan, supaya sensitiviti kaum ini diperkuat kuasakan aktanya, supaya tidak ada sesiapa sahaja yang sengaja menggunakan sensitiviti agama dan juga perkauman ini untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi itu saja yang saya fikirkan untuk kita kongsikan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan media yang sudi bersama kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.